إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kamu yang melakukan suatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya 2 kali ganda, dan hukuman yang demikian mudah bagi Allah melaksanakannya. Dan siapa di antara kamu tetap taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta mengerjakan amal yang saleh, kami akan beri kepadanya pahala amalannya 2 kali ganda, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Tafsir daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maksudnya mengingatkan istri-istri Rasulullah SAW yang telah memilih hidup mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam, man sanggup meletakkan pada tempat yang sebenarnya, iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kesetiaan penuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memberikan ketaatan sepenuhnya dan rela sedia berdepan dengan ujian yang sememang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai isterinya, bahawa kedudukan itu memberi keistimewaan kepada mereka yang tidak dimiliki oleh isteri-isteri Rasul-Rasul yang lain. Maka siapa di antara mereka mengerjakan perbuatan yang keji dan melakukan dosa, maka dia dilipat gandakan 2 kali seksaannya. Sedangkan siapa yang tetap taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka pahalanya akan berlipat 2 kali ganda serta disediakan tempat di syurga tingkat yang teratas. Itu tawaran khas bagi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula
wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirkum tathira wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Kalau kamu tetap bertakwa, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan oleh kerana itu. Janganlah kamu berkata-kata dengan lembut semasa bercakap dengan laki asing. Kalau bercakap jangan lemah lembut perempuan dengan lelaki. Yang eloknya jangan bercakap kecuali dengan izin. Dan hadis yang lain Nabi kata tidak dibenarkan la yatakallamul mar'ah, tidak dibenarkan perempuan tadi bercakap dengan lelaki illa biizni, melainkan dengan izin suami dia. Kalau suami tak izin, dia cakap ini dengan jantan lain bukan main bergurau. Oh, itu haram, berdosa besar. Itu zina mata, zina mulut semua berlaku. Tidak dibenarkan bercakap melainkan dengan izin suami. Kalau suami tak izin, tak boleh cakap. Ni kadang dengan suami cakap lain dengan perempuan bagus lembut. Itu menyebab fitnah besar ni. Ni perempuan kena jaga betul. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hati, menaruh tujuan buruk kepada kamu. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik sesuai dengan sopan. Yang terbaik begitulah. Terutama kalau suami tidak ada di rumah. Kalau ada suara lelaki yang beri salam, tak payah jawab. Tak payah jawab. Dia tak ada dengar, tak ada, dia balik lah. Ini siap dia jawab, waktu suami tak ada, masuk lah. Dia kata, wah, lagi kacau. Balik dia punya penampau peri dengan lelaki yang silap dia lacak dengan orang. Tu perempuan gila kalau bawa masuk lelaki, suami tak ada panggil. Tak dibenarkan cakap. Dan sambut salam tak payah sambut. Suami tak ada rumah, salam buat apa? Senyap je lah, lepas dia balik je lah, kan? Dan sekarang tak ada mudah kan, kita nak beli mahu kan, tak payah hantar mesej dulu. Saya nak datang pukul sekian, habis cerita. Ini kita jengol dia buat apa? Handphone begitu juga. Kalau kita angkat suami kita handphone di rumah, kalau kering-kering tengok suara lelaki, tak payah jawab, senyap je. Yang nama dia letak telefon balik kan. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Dan dirikanlah sembahyang. Jangan dedahkan, dipanggil tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Tabarruj mana apa, mendedahkan diri. Mana dia ingin supaya dia dipandang elok, cantik kan. Kadang-kadang pakaian dia dah cantik lah, tapi dia buat tabarruj. Dah pakai, dah bagus. Tudung pula simpul, belit leher, tudung tali kebau dia panggil. No. Tali beruk dia pakai. Betul pusing-pusing tak apa-apa. Tujuan kita tutup aurat dah. Ini ambil sekedut sana lah, pusing sini. Kadang pakai purda tu kan, lepas tu buat dia kedut-kedut, macam-macam dengan sanggul. Itu apa benda tu? Apa tujuan? Tak lain tabarruj. Tujuan dia untuk apa? Menarik perhatian orang. Bila ada niat menaik perhatian lelaki, haram hukumnya. Pakai biasa tutup dah, habis itu. Dan pilih warna-warna yang tidak menaikkan keinginan orang. Wanita biasa dah. Ini pakai bukan main solid, bertampal semua. Kadang-kadang terkung dia bertampal kan. Orang tengok dia takut. Dia sulam ni. Dan macam sangat labah. Yang penting satrul aurah, tutup aurat tu yang wajib. Hias sana, hias sini buat apa? Nah, hias dengan lelaki tak apa. Lelaki sendiri, suami. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah, yang terbaik. Serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu.
dan dirikanlah sembahyang. Sebab perempuan nak masuk syurga dia tak payah kan. Taat pada Allah, taat Rasul, sembahyang, taat suami dah senang. Tapi kadang-kadang yang ni banyak sangkut. Ya, dengan suami kadang sangkut. Suami berjarahan tak ikut. Ya, jangan salah. Ada pernah dulu tadi satu cerita. Dia ni ibadat luar biasa, apa takut suami tidur dia tak tidur. Jadi pelik. Dia zikir malam sembahyang tahajud, suami pun dia pening. Apa pula ni? Suami pun tak apa pandai nak tegur dia buat ibadat kan. Tanya tuan guru mana boleh macam tu. Ya, perempuan dia adalah pakaian lelaki, lelaki pakaian perempuan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kalau ada keinginan suami kepada isteri itu, hatta di belakang unta sekalipun wajib dia tunai. Tapi tak ada lah minta di belakang unta kan. Nak ceritakan macam tu sekali taat. Ya, ini suami ajak tak lain tinggalkan suami tinggal sana. Itu haram hukum dia. Kadang kita tertipu dengan ibadat. Kita wajib bersama dengan suami. Ya. Kalau suami tak izin tak boleh kan. Ya, nuntut ilmu, cari ilmu tu wajib. Bukan memilih tempat tu wajib. Ya, cari ilmu. Sekarang cari ilmu dengan YouTube boleh. Kan? Dengan apa live pun boleh kan. Tak ada masalah. Dulu rumah live ada. Tengok wajib. Kan? Ni kadang-kadang suami tempat lain, kita tempat lain. Kalau suami tak reda, haram, tak bau syurga. Jangan tertipu dengan ibadat. Ya. Itu kena jaga tu. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dulu. Dan dirikanlah sembahyang serta berikan zakat, dan taatlah kamu kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanya kerana hendak menghapuskan perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai ahlul bait, hendaklah membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hikmah pengetahuan mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah kita itu cahayakan dia dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha halus tadbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Pengetahuan Tuhan dia meliputi beberapa perkara. 3, kita mengaji usuluddin kan. Ya, kalam dia takluk apa? Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Dia takluk pada benda wajib, mustahil dan harus semua sekali. Itu makna kalam dia lengkap. Ya, itu makna takluk kalam Allah Ta'ala. Dia panggil takluk, apa dia panggil tu? Dilalah. Ya, mana Al-Quran kalam tu menunduk benda wajib. Qul huwallahu ahad. Ahad itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Innallaha salisu salasa, itu takluk benda mustahil. Ya, menghikayat kalam golongan sesat Kristian yang mengatakan Tuhan itu 3. Itu mustahil. Dan ayat yang harus banyaklah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Hukum menjadi langit bumi adalah harus. Itu maknanya takluk kalam Allah Ta'ala. Taksirnya ayat-ayat di atas merupakan petunjuk Allah SWT kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap mereka sehari-hari sebagai isteri Rasulullah SAW yang bergelar Ummahatul Mukminin, ibu-ibu para mukmin. Mana ibu para mukmin? Ya, mana kewafatan baginda SAW tidak dibenarkan seorang pun bernikah dengan isteri Nabi SAW. Itu maksudnya. Ya. Banyak benda boleh berlaku kata elok. Ya. Dia biasanya kalau janda dia bernikah dengan suami baru. Suami baru dia akan apa? Biasa apa? Dia akan komen lelaki dulu. Lelaki awak dulu gini. Kalau kena dengan Rasul tak apa? Kena komen Rasul. Dia dah murtad. Sebab tak dibenarkan. Dan ini diambil jalan sufi. Biasa kalau syekh punya pun orang tak nikah. Sebab adab. Adab takut bila bernikah dengan guru kita isteri lama takut kita terkomen guru kita sendiri. Ada takut tu. Itu panggil adab. Walaupun harus, tapi dengan Rasul tak dibenar. Dengan Rasul tak dibenar terus. Sebab takut benda-benda tu berlaku. Ya. Satu sudut mana tidak boleh bernikah. Ada pun pada hukum fiqh contoh kalau kata dan tak berlaku. Kalau berlaku tersentuh dalam bab sembahyang, batal sembahyang. Bab sembahyang dia batal kalau tersentuh. Itu maksud. Tak dinikah tu tak dibenarkan.
Atau masalah ketaatan kepada suami itu besar tuan. Di Terengganu tu ada berlaku sekali. Dan cerita tadi lah, perempuan ni dia pelik berlaku perubahan sehingga dia boleh mengajar. Ya. Mengajar Usuluddin, mengajar, dia boleh baca kitab, pelik. Padahal dia tak ada mengajar ni. Malam pula tak tidur, suami beribadat ni. Suami dibawa jumpa Tuan Guru Haji Hadi. Tok Guru bagi dia ayat gini, baca. Oh dia sadar. Saya dekat mana aja, baru sadar guru pun benda lain. Ya. Jadi yang tak ingat ke suami tu kena bagi air, kot bersadar balik. Jadi balik jumpa suami dia balik. Kok jin masuk dalam kepala dia. Allah, macam-macam. Dan dalam kamu tetap tinggal di rumah, ya, perempuan terbaik sampai semayang di rumah itu lebih afdal. Dia lebih sembunyi, itu lebih afdal perempuan. Dan tidak keluar meninggalkan rumah kecuali dalam urusan dan keperluan yang penting dengan izin suami. Selanjutnya Allah SWT berfirman, janganlah kamu berperangai, berpakaian, berhias dengan pakaian yang merangsang nafsu pemuda sebagaimana dilakukan oleh masa jahiliah dengan gaya pakaian yang ketat lah, gaya berjalan lah, dan macam-macam lagi. Itu semua makna apa? Bisikan-bisikan syaitan dan nafsu telah masuk maknanya. Kemudian Allah SWT memerintahkan isteri-isteri Rasulullah SAW tetap mendirikan salat, menunaikan akan zakah serta mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksud daripada firman tersebut selanjutnya sebagai penutup ayat di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, ya wahai ahlul bait, mana ahli rumah Rasulullah SAW yang mulia, membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sebagai model, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul bait yang terdapat dalam ayat, ayat di atas? Menurut Ikrimah dan Ibnu Abbas, ialah isteri, hanya isteri-isteri Nabi SAW, kerana mereka itulah yang menjadi tujuan turunnya kedua ayat ini, mana ummahat para isteri-isteri. Ada pun yang lain atau dalam bab yang lain mana termasuklah keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini kena ialah isteri. Akan tetapi ada pendapat bahawa selain daripada isteri Nabi SAW termasuk juga pada kata ahlul bait dan putri Rasulullah SAW seperti Fatimah dan kedua anak cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Dan pendapat yang kedua disokong oleh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW selama 6 bulan setiap waktu fajar apabila baginda melalui di hadapan pintu Siti Fatimah, ya, anak kesayangan Nabi SAW, menjadi isteri kepada sahabat, ya. Anak Nabi bersahabat dengan Sayyidina Ali, anak Nabi SAW ni yang dikasih, dia bagi pada sahabat ni. Kita boleh? Kita bersahabat, anak kita bagi sahabat kita, sahabat punya anak bagi dia, boleh? Pada tua ni, nanti apa orang kata macam anak, sebab kita banyak berkahwin mengikut pandangan nafsu, ya, tak sesuai nafsu, buat rumah jauh sangat dan bapak, sahabat tak, di masalah ada tak iman dan Islam di depan, ya. Kita bernikah tu nak nikahkan anak kita tu, kita tengok orang tu boleh jaga tak agama dia, kata boleh jaga jangan bagi. Satu kezaliman besar yang tak terjawab di akhirat bila ayah menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tak boleh menjaga agama dia. Ya, dia tengok harta kawan banyak dia bagi, rupa semayang kat tu, habis lesap kawan, daripada bertudung tanggal tudung. Dia macam-macam kes jadi intan. Ada yang paling teruk kali terbawa ilmu sesat pada dia. Dia tak perasan, rupanya menantu dia pakai semayang pakai niat. Oh kacau kerja dia. Hukum dia apa tu? Murtad. Kalau dia bersama zina hayai. Oi bahaya tu. Sebab kena tilik betul. Nabi pesan, ya, pasfar bizatid-din, pilih yang beragama. Kalau tidak taribat yadak, bertanah kamu. Maksudnya apa? Berat besok itu, rugi besar. Rasulullah SAW anak kesayangan si Fatimah bagi pada kawan dia, sahabat Sayyidina Ali. Sayyidina Osman pula anak dia pergi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pula anak dia pergi Rasulullah. Berapa jarak jauh kan? Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah 9 tahun menikah, Rasulullah mau putus.
Kalau gitu, dah tua nikah ngatuk. Ini bukan masalah atuk. Ini bukan masalah atuk. Ini masalah ad-din, agama. Lampaunya mereka menjaga untuk agama. Dia tak kira umur dan demi menjaga Islam itu jaga kan. Sebab dia bernikah, berikan nikah anak kita dengan orang yang boleh menjaga agama Allah selamat kita. Tapi benda ni jarang kan. Tengok alamak dia nikah ngatuk, dia tunau kan. Macam-macam. Sebab kita banyak pandangan nafsu. Allah. Apabila baginda melalui di pintu Siti Fatimah, anak kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW berseru, as-salah, as-salah ya ahlal bait. Jadi syahid kita apa? Mahal terjemah kita, ya ahlal bait. Asal sebut ahlal bait. As-salah, as-salah ya ahlal bait. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathhira. Rasulullah bacakan ayat tu. Ya, as-salah, as-salah, semayang, semayang, selawat, ya, bersalat, bersalat, wahai ahlul bait. Ya, dia seru anak dia, ya, anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak menghilangkan dosa dari kamu. Mana ibadat menyebabkan dosa itu terhapus. Bahkan kita ambil semayang tu dosa dah tanggal, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, jadi kita punya kehendak sini apa? Lapas ahlul bait tu kena kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad daripada Wasilah Ibnu al-Asqa radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu bercerita, Wasilah laki kan tu Ibnu bin al-Asqa. Pada satu hari aku datang di tempat Siti Fatimah radhiyallahu anha hendak menemui Sayyidina Ali suaminya radhiyallahu anhu. Pada masa itu dia berada di tempat Rasulullah SAW. Menurut keterangan Fatimah, lalu duduklah aku menanti Ali kembali. Sejurus kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama Sayyidina Ali dan kedua puteranya Hasan dan Husain. Ya. Setelah masuk rumah dipanggilnya Ali dan Fatimah oleh Rasulullah SAW. Dan duduk keduanya di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didudukkannya Hasan dan Husain. Ya, didudukkan cucu baginda kesayangan Sayyidina Hasan dan Husain. Dia kalau wajah mirip belah atas Sayyidina Hasan, ya. Kalau mirip Rasulullah belah bawah tu ialah Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal bila dia apa? Wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh duduk lagi dan di kota suci Mekah Madinah tadi, dia teringat Nabi tu, dia lari, dia pergi ke Syam. Bila Syam dia bermimpi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah lama engkau tidak menziarahi aku. Itu juga dia bungkus malam tu juga dia bungkus barang kan ni. Ya, bungkus barang semua. Dia pun berjalan dengan titisan air mata dan terus dia pergi kepada makam baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tiba di makam baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pergi sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Orang nampak Sayyidina apa nama? Sayyidina Bilal bin Rabah tu, masya-Allah. Kemudian kejap lagi datang cucu kekasih Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar minta dia azan, dia tak nak azan gitu. Dia tak boleh azan gitu. Dia tinggal Rasulullah tak boleh azan ni. Akhirnya bila datang cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain, tu dia kata bila tengok Sayyidina Hasan Husain, masya-Allah, tengok ke atas kita nampak Rasulullah SAW, belah bawah belah Sayyidina Husain tu banyak mirip. Akhirnya dua-dua ni minta supaya Sayyidina Bilal melaungkan azan. Bila dia laungkan azan, tergempar habis satu kota dan ni. Macam suasana Rasulullah ada lagi, insya-Allah. Dan Sayyidina Bilal tak boleh habis azan. Sekerat dia pingsan dan disebut asyhadu Muhammadur Rasulullah, pum tu jatuh. Itu dahsyat dari cintanya dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dahsyat. Itu kan taksub. Kan orang kata, wah ni melampau, melampau. Ini mahabbah yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT berfirman, maksud di sini, ingatkan, ya, ingatlah nikmat Allah yang dikhususkan bagi kamu wahai isteri-isteri Rasulullah SAW. Bahawasanya wahyu Allah Ta'ala diturunkan di rumah-rumah kamu, masya-Allah, ya. Wahyu turun dengan kat rumah, masya-Allah, hebat. Sebagai suatu keistimewaan yang tidak diberi kepada orang lain, ya. Baginda
afdalul makhlukat. Tengok kan. Kewujudan baginda sendiri, tanah suci kita tengok sekarang pun masya-Allah. Di Madinah baru ni seminggu sampai tu orang dah masuk 7 juta sekarang. Mungkin akan datang, mungkin akan dikotakan umrah lah. Tu belum lagi haji ni. Masuk 7 juta, masya-Allah. Tu sebab apa? Kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah tak ada situ pun nak pergi datang. Ya, hebat tak hebat? Insan termulia ni. Penziarah bergasak-gasak. Maka amalkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Itu jadi begitulah ya. Adab kita dengan Allah dan Rasul, kita jangan baca sebarang bacaan melainkan Quran dan hadis. Ya, bacalah Quran lepas bangun daripada tidur tu, baca beberapa ayat pun jangan dibaca sikit banyak tak kira lah. Hadis pun bacalah 1-2 ke. Sebagai apa? Adab dengan Allah dan Rasul. Kemudian barulah baca bacaan lah. Jangan dibaca bacaan lain, Quran tak pegang, tu su'ul adab, jahat adab dia dengan Tuhan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Qala Allah Ta'ala, dan satu lagi ayat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah katsira waz zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini janjian besar, iaitu Allah Ta'ala memberikan keampunan dan pahala yang besar. Kepada siapa? Ni golongan yang disebut ni. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang Islam dan serta orang-orang perempuan yang Islam, orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, dan orang laki-laki yang taat dan orang perempuan yang taat, dan orang laki-laki yang benar dan orang perempuan yang benar, dan orang laki-laki yang sabar dan orang perempuan yang sabar, dan orang lelaki yang merendahkan diri pada Ta'ala serta orang perempuan yang merendahkan diri pada Ta'ala, dan orang lelaki yang bersedekah serta orang perempuan juga yang bersedekah, dan orang lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan seorang laki-laki yang sentiasa menyebut nama Allah serta orang perempuan yang sentiasa menyebut nama Allah. Allah tetap menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang amat besar. Yang disebut sepasang-sepasang. Tafsir diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdul Rahman bin Syaibah yang mendengar Ummi Salamah isteri Rasulullah SAW bercerita, satu hari aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa kaum wanita tidak disebut dalam Quran? Jadi Allah turunkan ayat ni, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Sedangkan dalam bab kita kalau sebut dipanggil mim babi taglib, disebut laki dengan perempuan kali masuk ya. Jadi mengapa nampak laki perempuan tak disebut pun? Maka kaum lelaki tidak disebut di dalam Quran. Mengapa dia kata kaum wanita tak disebut? Sebagaimana kaum pemuda. Maka sebelum adanya memperolehi jawapan sebuah pertanyaan, maka tiba-tiba aku mendengar Rasulullah SAW berseru dari atas mimbar. Baru disebut, Rasulullah tak ada pun, dia orang bincang, kenapa tak sebut tanya? Ayat turun. Membaca ayat di atas ya. Ini kata hebat tak hebat ni. Kalau Rasulullah diceritakan Nabi, Nabi tahu turun wahyu kan. Satu hari aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa kaum wanita tidak disebut dalam Quran sebagaimana kaum pemuda? Maka sebelum aku memperoleh jawapan tentang pertanyaan ini, tiba-tiba aku mendengar Rasulullah SAW sendiri berseru daripada atas mimbar membaca ayat di atas. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas bahawa ayat ini turun setelah ramai orang perempuan bertanya, mengapa Al-Quran menyebut orang mukmin, mukminat tak ada? Dan di kalangan pemuda pula ya, pemudi tak ada ke? Kaum wanita. Ayat ini merupakan dalil bahawa Islam adalah lain daripada iman. Islam adalah lain daripada iman ya. Islam menerima zahir, iman menerima batin ya, itu maksudnya. Kemudian Islam lebih umum daripada perkataan Islam, iman ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Artinya orang Arab ni orang Arab yang darat ni berkata kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad SAW, kamu belum beriman. Jangan berkata demikian, tetapi sementara iman belum lagi meresap ke dalam hati kamu, berkatalah saja kami telah Islam. Iman di dalam sana. Kemudian perkataan qanitin berasal dari kata kerja, mana kata fi'il apa? Qanata yaqnutu kunutan. Kunut, kemudian kalau yang bersifat dengan kunut dia panggil qanitin. Itulah yang beribadah dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Kemudian firman Allah Ta'ala, walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitin. Dan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak kepunyaan Allah. Itu mana lahu lam lil milki, lahu ay milku lahu, milik bagi Ta'ala. Man fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan di bumi semua makhluk dia. Kemudian masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturanku. Langit, bumi semua ikut. Ya, kalau dia tak ikut, ya berat. Tu jalan dia diam je, tidak meletup bumi. Ya seterusnya lah, semua mengikut arahan Allah Ta'ala. Kemudian disebut dalam firman Ta'ala, ya Maryam kunuti. Ini lepas kunut ni, li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini pun dah apa perempuan tadi, ya Maryam ukunuti. Mana kunut olehmu, atau mana kunut sini mana taat. Mana taatlah kepada Tuhanmu. Kemudian wasjudi, kalau laki-laki wasjud, ya, kalau perempuan dengan wasjudi, dan sujudlah kepadanya, kepadanya mereka Ta'ala, serta rokoklah, mengerjakan sembahyang bersama orang-orang yang rokok. Itu mana warka, itu dipanggil min itlaqil juz wa iradatu kull. Itlaq juzuk dikenaki seluruh. Kalau tak faham belakang, warokok je lah, datang masjid rokok, batu balik. Orang kata dah semayang tu, Quran kata rokok, saya rokok je lah. Berat gitu. Rokok dengan makna buat semua sekali, ya. Kamu pukul 12 datang rumah saya, ada kenduri nasi, dia datang dia makan nasi. Kalau macam tu masak asam tu, special masak asam, awak jemput saya makan nasi, kan haram saya makan yang lain pula tu. Apa macam bendul logo tu, ya. Lepas tu ada persoalan, orang bagi kita RM50. Ni ambil lah buat minum air. Minum air yang paling RM50, teh pun. Ya, dia pun simpan duit tu. Ya, besok minum teh lagi, besok minum teh lagi. Tu lorong betul kan. Bila dibagi saja, orang bagi kita 100. Ambil lah buat minum air. 100 nak minum air, takkan habis kan. Itu dipanggil syaratul mulgha, syaratul lagha. Syarat dia kata minum air tu lagha. Dia bagi kita, mana dia hak kita. Dia nak minum air ke, nak minum apa, nak makan roti ke, makan lah. Itu maksudnya, ya. Dia betul-betul di lorong tu, dia makan nasi je. Wah, macam tu nak jemput kan, jemput rumah saya makan nasi, masak asam, ya. TO. Wah, tu kerja menjemput penuh. Surat jemputan kan. Ya Maryam, maka taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah kepadanya serta rokoklah, mana mengerjakan sembahyang bersama orang-orang yang rokok. Dan katakanlah as-sadiqin was-sadiqat. Kalau dia Rumi ni jadi ingat. Ya, sin menyimpul mulut. As-sadiqin dengan sadiqat, mana laki-laki dan perempuan yang sidik, ini yang benar dalam segala ucapannya. Was-sabirina was-sabirat, dan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang menerima segala cabaran dan musibah yang ditimpakan, ya, Allah Ta'ala ke atasnya, dan yang bersabar dan melaksanakan perintahnya dan beribadat kepadanya. Itu sabar 3 lah. Kerja taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika diuji. Dan al-khashiina wal-khashiat, yang khasyuk, yang tetap hati dia dengan Allah Ta'ala, laki-laki dan perempuan, mengerjakan ibadat dan merendahkan diri dalam hidupnya. Wal mutasaddiqina wal mustasaddiqat, dan mereka yang suka bersedekah, menolong, meringankan beban orang lain yang fakir miskin dan yang memerlukan bantuan pertolongan. Maka disebut 2 itu, laki dan perempuan. Mutasaddiqin laki-laki, mutasaddiqat atau mana perempuan. Wassaimina wassaimat, dan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa, ya, insyaallah kita tak berapa lagi, mudah-mudahan Allah Taala izinkan. Mereka yang melaksanakan ibadah puasa
Ya, kemudian hafizina wal hafizat, hafizan fujahum wal hafizat. Hafizin laki, hafizat perempuan. Sebab bahasa Arab dia ada apa beza antara muzakkar dengan muannas, ya, dia lain beza. Dan maknanya memelihara kehormatan, tidak melakukan maksiat dan zina, dan menjaga dan bercampur dengan bukan mahramnya, ya. Dengan lelaki dan perempuan, bini orang, lelaki orang saja bercakap. Tak boleh entah kena jaga. Kena lebay pun sama juga, dia lebay betul-betul. Tu lebay betul-betul. Tak tahu bini orang kau buat cakap. Jangan cakap sembang lelaki sudah. Ya. Kan tak perasan, ya. Dua benda ditegah oleh Nabi. Islam jaga sangat. Lalu lelaki perempuan memang ketat dalam Islam dijaga. Sebab apa? Banyak fitnah di sini lah. Mereka yang disebut sifat-sifatnya dalam ayat ini adalah apa? Berjanji akan menyediakan keampunan dan pahala yang besar. Kalau mengikut Tuan Guru Haji Ahmad tadi, dia mengajar di Mekah. Anak murid, anak bagi Tuan Guru Haji Yusuf. Kenal Haji Yusuf? Kenal. Tok kenali kan? Dia. Yusuf tak kenal, Tok Kenali kenal. Tok Kenali itu gelaran dia. Ya, kampung Kenali, Tok Kenali. Kalau macam Tuan Guru Haji Husin tu dia mengaji dengan Tok Kenali, jadi dia orang panggil, orang Kelantan panggil Tok Melaka. Ya, kalau orang Kedah panggil Tok Kedah kan. Tok Kenali, Tok Kenali. Nama dia Tuan Guru Haji Yusuf Kenali. Anak dia ulama besar di Mekah macam ni. Dia tafsirkan ayat wala taqrabuz zina. Jangan hampir zina. Kalau kau nampak perempuan sana, kau kena lalu sana. Perempuan pula kau nampak lelaki sini, kau kena lalu sana. Macam tu. Ini bukan lalu duduk semeja makan. Ya, kerja lelaki makan dengan bini orang, bini pula makan jantan isteri orang. Habis. Macam-macam cerita. Baru ni satu orang call lah. Macam mana isteri saya ni tunggu. Apa salah dia kata? Saya tengok dia dah pelik sangat. Dia bekerja dengan bos dia. Pejabat tu ada 2-3 orang. Mutakhir pula dia kata bos dia pindah pejabat. Dari 2 orang je dengan bini saya kata. Saya dah tak sedar hati. Dia tak sedar hati. Dia kata malam tu nak pergi mancing. Dia mancing, rupa dia pandai. Dia ambil, dia connect yang wayar telefon tu, dia sambung macam mana dia boleh dengar. Saya keluar dia contact 2 orang habis. Bahasa tak bahasa boleh keluar pun habis keluar. Rupanya dia memang dah luhur hubungan tu. Dah duduk sepejabat pula laki bini. Habis lantan jantan tidak. Ya. Yang satu lagi cerita lagi teruk tuan. Laki warna putih, isteri warna putih, anak keluar tak putih. Ya. Jadi laki dia dah tak sedap. Ya, tak sedap. Apa cerita dia? Dia duduk, dia orang Terengganu dia orang. Lelaki dia ni, yang kawan dia ni seorang yang hitam ni orang Melaka pula masuk cerita tu. Duduk di Sarawak. Jadi sementara kawan di Melaka ni tak bawa bini, duduk rumah dia tumpang. Ambil lah tuan-tuan. Ya, bila keluar anak itu lelaki dah syak. Kenapa pasal anak warna lain ni? Jadi dia trash, dia pergi kerja, dia patah balik, tak ada apa dan kena kenuri. Habis melakukan perzinahan. Habis ini salah ni. Perempuan lelaki jangan buat pasal. Ya, dia macam ikan dengan kucing. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi, laulan nisa la'u bidallah haqqa ibadati. Kalau perempuan ni tak ada dalam muka bumi ni, laki-laki boleh ibadat sepenuh cantik dengan Tuhan. Tapi dia pengacau besar. Ya, perempuan ni pengacau besar. Dia nak marah, dia marah. Ya, tapi kalau dia pandai jaga diri dia, Rasulullah angkat mar'atus salihah khairun minad dunya wa ma fiha. Bila dia boleh bentuk diri dia mengikut syariat betul, maka harga dia Rasulullah angkat lebih baik di dunia dan isi dunia lagi. Jadi maknanya dia letak 2 persimpangan. Buat perempuan banyak masalah betul. Dia tak pandai jaga, terbalik. Negara boleh terbalik kan? Ya. Terus tak terus sampai iklan tayar lori pun perempuan pegang. Macam tak ada orang jantan pula tuan-tuan. Padahal boleh urus dalam pejabat tu kadang-kadang orang agama pun kena kan. Ya, kadang-kadang orang agama. Ada tetap negeri tak sebut lah, mufti, qadi, pejabat dia dah bilik gelap duduk dengan perempuan. Kerani perempuan dia duduk orang dalam. Kau tangkap orang haluan, kau buat haluan dia orang. Haluan mana bersunyi, orang tak boleh tengok. Duduk dekat perasan lah. Ini sebab kerja, bukan urusan kerja, boleh set benda tu mudah sangat. Cari pegawai lelaki sudah. Ada pun kau sudah dengan pegawai perempuan lah. Itu semua syaitan punya tipuan. Tu ada kitab Tamyihul Muqtarin karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali.
Tipuan yang kena ni pada ulama cara begini, pada orang ibadat macam ni cara dia. Oh, syaitan masuk semua. Cara orang belajar macam ni, cara semua dia masuk. Kalau kita tak pandai jaga, terperangkap. Ini di antara ni. Sebab dan ini diterangkan betul oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma kana lil mu'minin ila akhir ayat sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa ala alihi. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah karim.